Ramai yang khawatir, yang beranggapan bahawa saya sudah pun ke penjara. Saudara, apa yang berlaku hari ini, tuan-tuan, mungkin ramai orang tidak tahu bahawa hari ini Mahkamah Rayuan telah pun menolak keputusan kedua-dua belah pihak. Rayuan saya untuk mengenepikan ataupun mencabar keputusan Mahkamah Tinggi yang dibuat oleh Hakim Colin Squera telah ditolak oleh Mahkamah, dan Mahkamah Rayuan juga memutuskan untuk menolak permintaan DPP, Peguam Negara, yang meminta supaya hukuman penjara 1 bulan yang dikenakan ke atas saya dinaikkan kepada 3 bulan. Dia orang tak puas hati, tuan-tuan. Dia nak saya dikenakan penjara 3 bulan. Jadi hari ini, seperti mana tuan-tuan tengok dalam akhbar-akhbar arus perdana, semua memberikan komen ataupun laporan yang banyaknya tak betul, tuan-tuan. Ada yang mengata saya mengugut, ada yang mengata bahawa saya punya permohonan ditolak, tapi tak menceritakan pula bahawa permohonan DPP ataupun Peguam Negara juga ditolak oleh mahkamah. Jadi sebenarnya ramai orang pun ada yang beranggapan bahawa saya ni didakwa kes rasuah lah, macam-macam. Jadi sebenarnya hari ini saya nak ceritakan, tuan-tuan, apa sebenarnya yang berlaku. Yang berlaku, tuan-tuan, tahun 2017 ketika dalam pembicaraan kes 1MDB Datuk Seri Najib, Datuk Amhari ni ialah pengarah ekonomi Datuk Seri Najib dulu, dia pegawai khas Datuk Najib. Dia telah mengaku di dalam mahkamah bahawa dia telah pun menerima suapan daripada sebuah syarikat bernama Op Solutions Sdn Bhd. Dia penjawat awam, dia kaki tangan khazanah yang dipinjamkan kepada pejabat Perdana Menteri. Tapi dia makan gaji daripada syarikat swasta Op Solution sebanyak RM25,000 sebulan. Kedua, Amhari juga di dalam mahkamah ketika memberi keterangan, dia menceritakan bahawa dia menerima $200,000 daripada Jolo untuk membeli rumah. Ini kena jelas ni, tuan-tuan. Dia mengaku dah dalam mahkamah. Dan yang ketiga, Datuk Amhari juga telah pun mengaku di dalam mahkamah, dia sebagai seorang penjawat awam, dia ada akaun di Switzerland, di BSI, akaun BSI di Switzerland. Dan jumlah duit yang diterima daripada akaun ini, tuan-tuan, jumlah duit yang diterima daripada akaun ini kerana membantu Jolo sesedara ialah sebanyak lebih kurang $880,000 bersamaan 3.7 juta ringgit pada ketika itu. Jadi disebabkan dia sudah pun menyatakan, membuat pengakuan di dalam mahkamah, maknanya dia ni memang terang-terang adalah seorang yang sudah pun mengambil rasuah. Mengaku pula tu dia mengambil rasuah. Jadi saya tunggu sampai dia selesai beri keterangan. Selepas dia selesai memberi keterangan, dia disoal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, sebagai Peguam bela Datuk Seri Najib. Selepas dia selesai memberi disoal balas oleh Peguam Datuk Seri Najib, maka barulah saya membuat laporan polis. Disebabkan saya membuat laporan polis ini, menceritakan bahawa beliau mengaku terima duit daripada Op Solution, daripada Lau Tek Jo, begitu juga daripada dalam akaunnya di BSI Switzerland. Dan saya kata saya membuat laporan ini kerana tidak mahu manusia durjana. Manusia durjana ni manusia yang jahat lah, tuan-tuan. Maksud dia manusia yang jahat. Saya tak mahu manusia durjana ini yang mendapat habuan daripada tindakan dia menolong mereka-mereka yang menyeleweng duit 1MDB
namun akhirnya Datuk Seri Najib yang menjadi mangsa. Itu, tuan-tuan, laporan polis ni sepatutnya saya ni dilindungi. Dilindungi. Tetapi disebabkan perkataan manusia durjana, saya nak beritahu, saya buat laporan polis ni kerana saya tak nak manusia durjana, manusia jahat ini dilepaskan kerana dia membantu Jolo. Mana boleh dia dilepaskan, Datuk Seri Najib menjadi kambing hitam, dianiaya. Itu maksud saya. Tetapi tuan-tuan, Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa saya telah menghina mahkamah. Kalau nak kata saya ni telah kata orang tu mengugut saksi, saya nak beritahu bila menghujahkan perkara ini, peguam saya Tan Sri Shafie Abdullah sudah mengatakan bahawa tidak ada pun laporan polis yang dibuat oleh Datuk Amhari, yang dibuat oleh Syarul, bekas CEO MDB, yang mengatakan bahawa nyawa mereka terancam akibat daripada laporan polis saya. Tak ada. Jadi di mana base yang mengatakan saya telah mengugut. Tapi tuan-tuan tahulah, TV3 Suku kata saya dikekalkan penjara 1 bulan kerana mengugut saksi. Tak apalah, sekarang korang berkuasa, korang buatlah apa korang suka, janji korang happy. Sama jugalah sinar harian, sinar hairan, semua, hampir semua tuan-tuan, media-media ni semua balon saya cukup-cukup. Tak apa, tak ada masalah. Saudara, saya nak beritahu, kesalahan saya ialah saya melaporkan seorang yang mengaku dia menerima rasuah. Saya manalah tahu tuan-tuan, zaman Pakatan Harapan, melaporkan orang menerima rasuah adalah satu kesalahan. Kalau sebelum ni, kalau kita lapor orang menerima rasuah, tak salah. Tapi disebabkan zaman ketika itu, Peguam Negara ialah Tommy Thomas, yang hari ini pasukan petugas khas yang menyiasat buku yang ditulis oleh Tommy Thomas sendiri mengesahkan bahawa beliau telah pun merancang dengan Tun Dr. Mahathir berbincang soal 1MDB sebelum Pakatan Harapan memerintah. Dan terang lagi bersuluh, dia dah melanggar banyak akta, melanggar banyak undang-undang, malah pelantikan Ketua Hakim Negara, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak tidak mengikut prosedur yang betul. Baik pelantikan Richard Malanjun, baik pelantikan Tengku Maimun, semuanya datang daripada cadangan Tommy Thomas. Bukan saya cakap, Tommy Thomas sendiri cakap. Dan ini telah dilaporkan oleh pasukan petugas khas. Tommy Thomas sepatutnya dah didakwa, saudara. Sudah didakwa. Kata orang tu, dia boleh didakwa telah mendedahkan banyak rahsia kerajaan. Perbualan dia dengan Tun Dr. Mahathir, perbualan berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai Lembaga Pengampunan Negeri, perbualan dia dengan Yang di-Pertuan Agong, dan macam-macam. Dia boleh didakwa juga kerana mendedahkan perkara-perkara sulit berkaitan dengan syarikat 1MDB. Dia juga boleh didakwa di bawah Seksyen 500 kerana menghina penjawat awam, menghina institusi kehakiman. Dia juga boleh didakwa di bawah Atas Sultan kerana menghina dan menghasut rakyat untuk membenci Tuanku Tun Razak dan juga Dato' Harun Idris. Beliau juga menyalahgunakan kuasa, kedudukan dia, tidak bertindak secara profesional, boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, macam-macam tuan-tuan. Dan hari ini, bila mana pasukan petugas khas melaporkan tuan-tuan, melaporkan tentang kebobrokan yang dilakukan oleh Tommy Thomas, saudara, tiba-tiba Tommy Thomas dibela oleh Bar Council. Bar Council kata, oh, kita nak mempertikaikan kewujudan pasukan petugas khas yang diwujudkan oleh pihak eksekutif, yang diwujudkan oleh Perdana Menteri, itu pun dah tak betul.
Dia kata sepatutnya diwujudkan RCI. Kita dah berapa lama dah suruh tubuhkan RCI berhubung dengan dakwaan Tommy Thomas ni. Tapi dia orang tak nak tubuhkan RCI. Jadi memandangkan hari ni kita lihat Bar Council sendiri mencadangkan supaya RCI ditubuhkan. Maka kita minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri segerakan penubuhan RCI. Siasat betul-betul Tommy Thomas. Ini buat kali pertama saya bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Bar Council. Jangan tunggu lama-lama. Jadi tuan-tuan, saudara, jadi zaman Pakatan Harapan ni memanglah pendakwaan terpilih berlaku. Saya report ke atas Amari, saya yang kena dakwa, di charge contempt of court. Tak apalah, Mahkamah Tinggi ada hak untuk kenakan saya contempt of court. Dan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan hari ini ada hak untuk mengekalkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi. Tak ada masalah tuan-tuan. Kita redha dengan ketentuan ilahi. Lepas ini saya nak beritahu, saya masih ada lagi satu mahkamah, iaitu Mahkamah Persekutuan. Kalaupun ditakdirkan oleh Allah SWT bahawa saya kalah di Mahkamah Persekutuan pula, maka saya pergilah berehat di penjara untuk menjalani hukuman penjara 1 bulan. Tuan-tuan, penjara 1 bulan, penjara yang saya duduk kerana contempt of court tak sama dengan penjara yang Anwar Ibrahim duduk. Kerana meliwat Saiful Buhari bin Azlan, tak sama. Penjara contempt of court tak sama dengan penjara di Sungai Buloh ataupun di Kajang. Tak sama tuan-tuan. Tak sama juga dengan penjara yang Dato' Sri Najib duduk. Ini kena faham.